Jadi kita dah habis perjalanan sebenarnya. Dah kembali ke kerja 4 hari bulan. Kita dah pun berjalan 4 hari 3 malam. Malam pertama di Ipoh, malam kedua dan ketiga di Tasik Banding. Belum Rainforest Resort di Tasik Temenggu, Greek, Perak. Dan kita akan imbas kembali perjalanan kami. Dan dalam video ini banyak juga kami akan ceritakan tentang perjalanan dan lokasi-lokasi menarik yang kami kunjungi. Dapat juga kita melawat Empangan Temenggu. Ini adalah salah satu khazanah negeri ya, di bawah Majlis Keselamatan Negara. Oh ni ada kawan-kawan bot lain. Jadi kawasan ni memang kawasan terpelihara, dan ada 4 sebab ya. Abang Wan kita cakap kenapa wujudnya Empangan ni. 1 untuk kawal banjir, 2 untuk lawan komunis. Yang tu saya pun tak berapa faham, tapi ada cerita di sebaliknya. Ini zaman 70-an dulu kena ingat. Dan itu atas tu nampak untuk jana kuasa elektrik. Dan yang akhir sekali adalah untuk tadahan air lah, sumber air. Jadi okey, mari kita sambung lagi. Jadi kereta ini sebenarnya agak mudah untuk buat rumusan. Dia sebenarnya segmen lain daripada CX-5. CX-5 tu segmen C SUV, jauh lebih pendek, dalam 45 cm lebih pendek, lebih rendah daripada kereta ini. Dan walaupun lebar keseluruhannya sama, tapi kena ingat lebar tu diukur daripada cermin sisi ke cermin sisi. Sebenarnya track tu adalah jarak antara dua roda kiri dan kanan. Track dia 11 mm lebih lebar daripada CX-5. Dan jarak antara dua roda depan dan belakang dia pun jauh lebih panjang. Jadi memang ini kategori atas pada CX-5. Jika anda ingin sebuah kereta premium seperti BMW X1 ataupun Mercedes GLA, tetapi inginkan lebih praktikal, ruang muatan, inilah kereta untuk anda. Walaupun dia Mazda Jepun, dan dia bukan Lexus atau Acura atau Infiniti, tapi Mazda keseluruhannya memang dah tingkat taraf ke tahap premium, terutamanya untuk model-modelnya yang lebih tinggi lah, seperti yang ini. Jadi harganya 214,000 sekitar tu, sama harga dengan BMW X1 18. Jadi ya, kelengkapan tu kita dah dimanjakan dengan Proton X50. Proton X50 macam-macam ada kan. Jadi contohnya yang ini tak ada gerak luncur automatik yang boleh laras dengan fungsi radar. Jadi dia ada passive cruise control saja, tak ada aktif. Tapi sama juga dengan X1 dan GLA, dua-dua tu pun tak ada. Jadi segi pemanduan berkendiri itu dia hanya ada lane keep assist. Sebenarnya lebih bantuan tersasar lorong, dia akan tolak balik steering. Tapi lain pada tu kita tengok fungsi-fungsi dalamannya pun sekali pandang macam lah, kenapa ni X50 tu pun lebih lengkap. Tapi sebenarnya penghalusan setiap peralatan tu yang perlu diberikan penekanan. Nanti kita tengok sekejap lagi. Keseluruhannya, kalau tak nak tengok video ni sampai habis, itulah dia kesimpulannya. Kereta premium yang lebih praktikal, dan kemungkinan besar lebih mudah diselenggara, lebih murah diselenggara. Kalau perasan di depan sana ada head up display yang dipantulkan kepada cermin hadapan. Agak bagus kerana kita dapat lihat maklumat kelajuan dan juga had laju untuk jalan yang kita sedang lalui. Tambah lagi amaran-amaran titik buta dan tersasar lorong juga akan dipaparkan di situ, supaya kita peka dengan keadaan sekeliling tanpa mengalihkan mata untuk melihat ke papan meter utama di sini. Yang paling menakjubkan kereta ini adalah pemanduannya. Ya, gaya pemanduan dan pengendaliannya. Kita mulakan dengan enjin ya, sebab ini membawa satu peranan yang penting dalam pemanduannya. Enjin 2.2 diesel ni digalakkan untuk menggunakan diesel Euro 5 sahaja. Tapi tengok dia punya senyap dan dia ada garau dia kalau kita betul-betul tekan sepenuhnya. Tapi pada kelajuan biasa ke kelajuan tinggi ke memang tak tahu diesel. Isteri saya bila dah nak balik
dia nak isi minyak dan nak balik tu baru dia tanya, diesel ke kita ni? Dia memang tak sedar langsung. Dan kita tengok tayar ni, Toyo Proxus R46. Yang ini sebenarnya digandingkan dengan pacuan 4 roda ya. CX-8 yang 2.2 diesel ni 188 kuasa kuda, 15 kuasa kuda lebih daripada CX-5 diesel yang menggunakan enjin 2.2 juga. Yang ini tak ada pilihan 2 roda. Sebab yang CX-5 pacuan roda hadapan tu memang tak cukup. Jadi tayar ini dibantu dengan pacuan 4 roda all wheel drive. Dan saya boleh dengan yakinnya bagi tahu, jalan basah ke kering ke, prestasi dia sangat-sangat baik dari segi cengkaman dan rasa atau maklum balas jalan kepada kita melalui roda steering. Cumanya dia keras sikit dan bunyi tu. Kereta ni keseluruhannya sangat senyap. Terlalu senyap sampai tak sedar kelajuan. Saya rasa memang sama senyap atau lebih senyap daripada X1 dan GLA. Serius. Kalau kita ikut tahap dB, desibel bila kita memandu, pada kelajuan 180 km sejam, kereta ini sama kadar bunyi dalam kabin dengan Persona kami pada kelajuan 110 km sejam. Boleh bayangkan tak? Beza gila tu. Bunyi angin pun tak berapa dengar. Tapi tayar ni bila kita melalui permukaan yang berbeza-beza, kita boleh dengar nada golekan atas jalan tu berubah dengan ketara. Dia tak ada mode ya, tak ada mode sport, mode comfort, tak ada. Dia satu mode saja, tapi dia memang boleh memberikan pelbagai jenis prestasi. Prestasi nyaman, prestasi pengendalian, prestasi pecutan, tanpa perlu untuk kita mengubah apa-apa mode. Nampak tu? Tak ada apa-apa mode pun. Ini adalah kotak gear atau transmisi automatic 6 kelajuan. Dia ada manual mode, tapi saya tak pernah guna pun. Pedal shift pun tak ada. Sebab kenapa? Enjin diesel ni boleh nampak, dia bukan RPM dia tak tinggi sangat. Tapi mana-mana atas 2000 dia dah memberikan sepenuh kuasanya daripada diesel turbo. Jadi kita tak payah mencubalah, kita letak separuh throttle tu pun kita letak separuh saja, dia dah berikan hampir kuasa maksima. Cumanya kalau untuk kereta-kereta biasa, brake ni dah cukup memadai. Tapi untuk kereta ini dan transmisinya juga agak pintar. Kalau kita baru tekan, dia RPM tinggi dan kita sampai ke seleko, brake nak masuk, dia tak akan naik gear. Dia akan kekalkan dalam gear itu sebab dia tahu keluar je seleko tu kita nak tekan lagi kan. Jadi banyaklah kereta yang susah nak ikut kami di Jalan Beliku dekat Gerik Banding dan juga Jalan Beruas Kuala Gangsa. Dan dari segi penjimatan bahan api, mari kita tengok. Kita tukar info. Okey, jarak tempuh kita keseluruhan 966.5, 12 km per liter. Harus ingat, yang ini termasuk bawa laju gila-gila dan bawa jam trafik sesak gila-gila. Sampai hujan malam, memang lebuh raya utara selatan tu macam merangkak je kan. Tangki 70 liter ni, memang kita boleh jalan dalam sekitar 900 km, 800.5 km satu tangki tu memang boleh sangat. Tapi kalau bawa cermat, setakat 120 km sejam dan tak ada trafik, yang ni memang boleh lebih 1000 km lah. Tak ada masalah saya rasa. Sebab saya dapat merakam sehingga 18 km per liter kalau bawa berhemah-hemah sahaja. Sebelum ke Tasik Banding, belum, kita singgah di Ipoh dan di Tambun sebenarnya. Di belakang kawasan Lost World of Tambun ada Escape ni. Tarikan di sini adalah seperti biasa alam semula jadilah, nampak. Nampak pemandangan dekat sini. Jadi konsep penginapan di sini macam chalet. Ini masih nak dibina lagi, tapi macam itulah. Dia aircon sepenuhnya, ya, ada pendingin hawa. Tapi nampak ni reception macam ni rupanya. Macam ni reception. Assalamualaikum, apa khabar semua? Apa khabar? Ini rakan-rakan di Escape. Berbelit lidah. Ini yang kami cari ni sebenarnya. Itu dia trail dia. Siap dah kita. Sebenarnya kita dah berjalan dah daripada campsite lah kan, panggil resort kita, melalui terowong ini
gua terowong sampai ke sebalik gunung. Jadi, okey, sungai ni dia satu sungai ni juga akan jalan sepanjang terowong ni, sepanjang yang kita duk berjalan tadi 1 jam 10 minit. Dan selain daripada tu ada puncak-puncak air lain daripada kiri kanan dan atas. Men, kita masuk sikit. Dia jaga kaki. Dia permukaan semua batu-batu macam di dasar sungai. Boleh tengok bawah sama macam dasar sungai, batu-batu, kena hati-hati. Tapi yang bagusnya dia tak ada lumut. Kita tengok, nampak? Gelap tak? Tu. Macam inilah keadaan gua ni selama 1 jam 10 minit. Okey tak? Tapi sebenarnya banyak lagi pandangan-pandangan yang menarik yang kita dapati. Sebab kadang-kadang kita datang ke satu kawasan terbuka dan kita boleh nampak pelbagai ekosistem, kehidupan-kehidupan yang kita tak sangka. Ikan memang dalam-dalam tak ada. Dekat awal-awal ni saja ada ikan. Tapi air ni dan di dalam sana pun ada waterfall. Cumanya kita tak naklah rakam sepanjang perjalanan kita. Katanya sini dulu bekas lombong juga, ada orang melombong. Jadi kita ada nampak himpunan-himpunan batu kat dalam tu. Dan bekas pekakas atau peralatan macam ni. Macam ni yang diorang pakai dulu untuk melombong dekat sini. Bayangkan. Jadi jarak sepenuhnya saya rasa tak lebih 3 km lah kan. Tapi kita jalan sangat perlahan. Jadi itu yang sampai sejam lebih tu. Baiklah, kita sambung perjalanan kita dan kita jumpa di Belum. Jadi satu ciri yang kita nak lihatkan, ini yang saya cakap pasal penghalusan peralatan tu. Dia ada adaptive LED headlight. Jadi kalau kita gunakan lampu tinggi di jalan gelap seperti kami pergi di jalan Great Banding tu, dia boleh kesan kereta hadapan dan dia akan tutup beberapa unit LED tu supaya tak silau mata pemandu hadapan yang datang ke arah kita tu. Lagi satu, dia dapat memancarkan cahaya yang lebih lebar pada kelajuan bawah 40 km sejam untuk kita mudah mengemudi di kawasan gelap, terutamanya di kawasan untuk memakir dan sebagainya. Kawasan yang ketat-ketat lah. Dan tambah pada tu, dia boleh laraskan dia punya kedudukan tinggi rendah lah. Cumanya dia tak ada mengikut steering. Yang itu, fungsi tu tak ada di sini. Yang itu agak bagus. Kita dah nampak di Mazda MX-5. Tak silap Mazda 3 ada ke? Tak ada kot. Tapi yang itu memang saya sangat-sangat inginkan lah dalam kereta yang tahap macam ni. Perkara-perkara macam ni yang betul-betul membantu kita lah. Tapi yang tak membantu tu ni macam ni. Yang ini masih kena tekan butang. Dia bukan jenis yang sesentuh. Dalam kelengkapan dari segi asasnya macam kerusi berkuasa elektrik, steering tak ada berkuasa elektrik. Tapi Mazda lah, biasalah Mazda, dia punya pelarasan tempat duduk ni untuk kedudukan pemandu tu sangat-sangat baik. Dan semalam balik daripada balik daripada Greek, kami terpaksa menempuh 8 jam perjalanan je, campur berhenti makan semua, 8 jam setengah sebenarnya. Dan alhamdulillah saya langsung tak sakit belakang. Yang ini ada 10 pergerakan termasuk lumbar support. Dalam ni kita tengok memang premium lah. Kita nampak dia punya bahan-bahan yang digunakan semuanya sentuhan lembut. Sampai sini pun nampak macam sentuhan lembut. Dan sebenarnya bukan. Tapi dia bukan jenis plastik yang kasar. Macam sini kan, dia bukan jenis plastik yang terlalu kasar, yang macam tak kenyal tu. Jadi mana-mana kita sentuh pun kan, nampak ni ada macam nampak kayu-kayuan sikit. Mana-mana kita sentuh pun memang sedap untuk disentuh. Dari segi teknologinya tu lah. Ni, mari kita nyalakan enjin. Dekat sini kita nampak ada skrin belah sini saja. Kita tutup pintu. Ada skrin belah sini saja dan paparan yang dapat ditayangkan pun taklah begitu banyak, memadai saja. Tapi ciri-ciri berguna seperti tekanan udara tayar tak ada. Itu sayang sekali.
Dan untuk sebuah diesel yang prestasi tinggi ni juga, lebih 180 kuasa kuda ya, dengan 450 Nm torque. Tak ada pula ditunjukkan suhu minyak pelincir. Sayang sekali sebab kereta ni memang kuat. Tu kita cerita pasal enjin sekejap lagi. Nampak ni, sangat kecil. Kalau tengah berhenti ni bolehlah sentuh steering. Bila dah jalan dia kena gunakan trail di sini untuk kita mengawal. Okey lah, yang ni memang mudah untuk digunakan sambil berjalan. Dan butang-butang pintas ada juga. Dan yang penting ni, volume atau pembesar suara ni boleh kawal kat sini saja. Nak mute pun tekan macam tu saja, agak mudah. Dan Apple CarPlay, Android Auto pun ada. Kita hanya perlu cucuk phone dekat sini dan berfungsi dengan baik kedua-duanya, Android Auto, Apple CarPlay. Cuma Android Auto nak kena side load lah kan. Jadi ini je lah sayangnya, agak kecil ya. Tapi yang ini saya minat. Walaupun dia agak ringkas, tak mengada-ngada, tapi semua maklumat ada, mudah untuk dibaca. Dan malam di suasana luar yang gelap pun tak silau mata, tetap jelas nampak. Setengah kereta tu disilau mata. Yang silau mata ni permukaan ni semua, ya Allah, silaunya mata kadang bila matahari terik kat luar kan. Peralatan atau kemudahan asas, ini ada seat warmer. Rasa macam tak guna kan, tapi sebenarnya seat warmer ni malam best. Kita pasang aircon sejuk sikit, tapi bentuk kita panas. Boleh laras 3 tahap. Dan ada climate control ni ada 3 zon, 1, 2 dan 3 di belakang. Mercedes GLA tu pun ada single zone climate control sahaja. Jadi yang ni boleh laras. Dan sebenarnya dalam perjalanan jauh agak penting sebab orang duduk sebelah selalunya tak sama keinginan tahap suhu dengan kita kan. Jadi yang ni dari segi praktikal nampak botol besar 1.5 liter pun boleh masuk. Kat sini saya jajan-jajan nak elakkan mengantuk, semua ada. Dan tempat letak barang ada lagi kat sini. Dekat sini ada lagi soket 12 volt untuk penumpang ataupun untuk apa-apa peranti yang kita nak pasang. Mana tahu kita nak pasang GPS lagi satu ke kan. Dan selain daripada itu, mari kita tengok belakang. Dalam ni taklah besar sangat, tapi okey, cukup memadai. Letak cermin mata kat sini. Dan tak ada sunroof ya. Tak ada sunroof, dia tak dengar dia sangat. Belakang ni cukup luas. Mari kita tengok. Punya besar pembukaan pintu ni. Dan nak melangkah masuk pun sangat mudah. Dia sebenarnya tak terlalu tinggi, dia punya langkah nak masuk ni. Dan dia rata permukaannya. Sini ada bonggol sikit, tapi tak mengapa sebab ini konfigurasi macam captain seat. Nampak tu, anak saya duduk belakang memang boleh membaring. Ya. Dan kerusi ni boleh gerak ke depan ke belakang, boleh nampak tu. Kita boleh tengok kalau kita ke depan. Ini kerusi ni dinaikkan, agak mudah. Kita boleh buat dari sini saja. Saya tak sampai. Dan di belakang ni memang dewasa pun boleh duduk lah, tak ada masalah. Saya boleh duduk, tak ada masalah. Dan di tengah ni boleh nampak ada seat warmer juga. Dan ini dia climate control untuk orang belakang. Boleh kawal suhu sendiri kat sini. Bawah sini ada ruang sorok lagi, tak barang. Dan dalam ni sangat dalam, memang sangat dalam, sangat luas. Boleh letak macam-macam. Ada lagi charger 2 kat situ. Sini ada poket banyak-banyak. Dan ada tirai. Ada tirai. Jadi memang selesa lah di belakang sini. Untuk dia 6 tempat duduk sebenarnya, bukan 7 Dia ada 3 baris, tapi 6 tempat duduk, bukan 7. Memang selesa. Anak saya memang betul-betul manja lah dia kan. Ini pintu belakang atau boot belakang berkuasa elektrik. Ini dia. Kalau kita tak buka semua ni, dekat belakang ini taklah begitu besar. Boleh nampak ruang yang tinggal tak begitu besar, macam hatchback, kereta hatchback biasa saja. Tapi kalau kita turunkan, kita senang saja. Kita turunkan, tarik macam ni, tolak, kita turunkan. Memang begitu besar. Saya nak tidur dalam ni pun boleh, tak ada masalah. Dan sini ada
Cangkuk-cangkuk. Ada, oh yang ni untuk dia punya blind tak silap. Mana dia punya blind? Boleh angkat ni tak? Dalam ni ada ruang lagi untuk simpan-simpan alat-alat kecemasan. Tak ada spare tayar ya? Ada ke? Oh ada. Ada tayar spare tapi space saver lah. Saiz kecil. Saiz kecil. Okey. Boleh nampak ruang nak muatan ni dia rata. Rata sepenuhnya. Dan getah ni rendah pada bahagian nak gelongsorkan barang ni. Sangat praktikal. Apa lagi ada dalam ni? Ada soket 12 volt. Dan itu letak-letak cawan atau minuman dan barangan untuk penumpang barisan ketiga. Cuma penumpang barisan ketiga tak ada pendingin hawa tak ada corong pendingin hawa. Rasanya cukup memadai lah daripada barisan kedua tu. Berjam-jam kita naik bot singgah banyak tempat. Dan satu tempat yang agak menarik adalah ini, satu kampung orang asal. Dan di sini sebenarnya ada sikit kemalangan. Gajah merusuh. Ya, sekawan gajah, sekeluarga gajah dengan 2 anak gajah merusuh. Dia musuh utama orang asal selalunya gajah lah, bukan beruang, bukan harimau. Gajah ni dia suka buat kacau. Dan kalau dia ada anak-anak terutamanya, dia sangat garang ya. Kalau halau dengan mercun pun dia tak lari. Dia lagi melawan ada. Jadi yang duduk sini suku Jahai. Dan mereka ada mendirikan satu, dia panggil rakit haik. Rakit ni untuk dia berniaga lah. Ada jual kraftangan, ada akar kayu, kayu gaharu pun ada untuk mewangikan rumah atau almari. Dan ini suasana di perkampungan mereka. Ini antara yang cantik lah sikit. Sebab sini pun sebenarnya banyak pengunjung. Jadi habis rumah. Jahanam dia buatnya gajah. Dan dia tengah menunggu peruntukan sikit lah untuk bina balik rumah. Dan katanya orang asal sekarang ramai yang tanam getah, menerai getah. Dan mereka tanam sendiri. Baru ni ada 200 biji pokok. 200 pokok getah pun kena tumbang oleh gajah merusuh. Jadi sebenarnya banyak cerita orang asal. Kita dengar dia orang berperang jugalah dengan pembalap-pembalap haram kan. Adalah kawasan-kawasan sini walaupun kawasan terlindung, tapi ada bahagian-bahagian yang dibenarkan untuk membalap. Cumanya pembalap ni dia ambil kesempatan ni. Nampak belah sana tu. Memang hutan hujan dara ya. Nampak tu pokok-pokok merebau, tualang tinggi-tinggi tu. Dan khazanah Malaysia ni susah nak dipelihara sangat. Sebab ini juga merupakan sumber pendapatan yang besar ya, untuk rakyat Malaysia dan tempatan. Jadi ini adalah satu dilema yang kita sedang hadapi. Jadi harap dapat kesedaran lah kepada warisan khazanah negara ni, yang termasuk juga komuniti yang asalnya memang di sini, iaitu orang asal atau orang asli. Ini salah satu rumah yang sedang dibina semula. Agak ringkas rumah mereka, menggunakan buluh kebanyakannya. Dan kalau dilihat atap ni masih pakai daun bertam atau daun cucuh. Dan ada yang dah mula guna zinc, tapi mereka kata tetap ini lebih sejuk lah. Cumanya yang ni kalau daun bertam dan cucuh ni 2 atau 3 tahun saja boleh tahan. Kalau buat rapat-rapat sangat-sangat betul-betul macam ini agak rimbun, mungkin boleh tahan 5 tahun katanya. Tapi sentiasa kena diselenggara lah. Jadi seperti apa yang saya cerita panjang lebar tentang lampu hadapan tadi, kelengkapan, peralatan dan kemudahan kalau disenaraikan begitu panjang dalam risalah semasa membeli kereta memang nampak macam megah. Nampak macam nilai harga yang baik. Tapi harus diingat juga penghalusan, keperincian yang diberikan kepada operasi setiap peralatan itu juga penting. Macam dia punya Android Auto, Apple CarPlay dekat sini sangat mudah untuk digunakan. Ada kereta lain yang tak boleh nak connect, susah nak connect. Pakailah pelbagai jenis unit model pun kadang-kadang kita rasa macam unit tu je ada problem kan, tapi tak. Ada yang kita pakai unit lain pun sama juga, problem juga.
Jadi macam contoh yang ni penggilak cerminnya. Dia ada fungsi automatik, nyala sendiri, aktif sendiri. Tapi bila kita bawa laju perlahan, keadaan hujan pun sekejap lebat, sekejap seriat, dia banyak kereta dia dapat keliru lah, dia keliru. Jadi bila kita memerlukan dia lebih laju, dia tak laju. Bila hujan dah berhenti, dia duduk jalan lagi. Jadi yang ini, perkara-perkara macam tu sangat baik digunakan. Seperti memang jurutera Mazda dah telitikan dan betul-betul ambil berat tentang pengguna, pemandu, penumpang. Dan keseluruhannya saya boleh katakan ini adalah satu produk yang sangat bermutu tinggi, walaupun tahap kelengkapannya tak melambangkan harga jualannya, dan juga ialah ada ciri-ciri sikit-sikit yang tak berapa baik lah, tak berapa mencukupi. Macam contoh ni, nak tendang-tendang, memang boleh buka boot pakai remote kunci tu, boleh buka boot juga. Tapi banyak kereta dah boleh main tendang-tendang kan. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Dan banyak kereta juga bila kita datang dekat, macam Kia kan, kita datang dekat, dia dah tahu kita dah dekat. Dia dah buka cermin sisi, dia dah lampu dah start nyala kan. Yang ni tak ada. Jadi banyak benda-benda mengada tu yang sebenarnya taklah perlukan sangat, tapi seronok nak ada. Kalau dah bayar 215,000 tu, naklah ada semua tu kan. Tapi nak bandingkan direct comparison ataupun perbandingan langsung dengan Toyota RAV4, macam mana? Adakah saya akan pilih kereta ini atau Toyota RAV4? Jelas dan nyata saya akan pilih kereta ini, tanpa belah bagi. Kereta ini pilihan saya kalau dibandingkan Toyota RAV4. Malahan kalau bagi saya X1 dan GLA pun saya pilih kereta ini juga. Serius. Sekian, terima kasih menonton dan selamat tahun baru. Semoga anda mara lagi, maju lagi pada tahun yang baru untuk lebih berkemampuan membeli belah otomotif. Terima kasih. Kalau datang Greek, kena singgah ni, restoran Kebun Ikan Bakar. Tapi kambing bakar pun ada. Kawasan ni rasa dah lama berniaga sini, tapi bangunan baru, selesa, lapang, tempat parking pun banyak. Dan dia dan atas jalan Great Lenggong, cumanya dia 1 kilometer je daripada Pekan Great. Jadi dia kira dalam kawasan Great lah. Memang kena datang sini. Makan macam mana pun satu kepala tak lebih RM20. Serius. Lalu sini kena cuba. Jumpa juga pokok bunga rafflesia. Tapi macam dah gelap lah. Mari kita tanya Cik Wan kita ni. Cik Wan, guide daripada Belum Forest, Rainforest Resort. Apa cerita rafflesia ni kalau malap lah? So rafflesia ni dia ambil masa untuk bud stage, dia ambil masa lebih kurang 8 ke 9 bulan. So and then untuk kembang hanya untuk 5 ke 7 hari saja. Jadi so, ni hari ke berapa ni? Yang ni dah hari ke 8 ke 9 dah, sebab tu color dia dah mula bertukar hitam. Jadi kenapa dia busuk? Tadi Cik Wan kata ada mitos sebenarnya. So rafflesia ni bila dia kembang, so dia akan menghasilkan bau. So dia depends on the species. Yang ni untuk Cantley Eye dia tak berbau sangat lah, tapi untuk fly dia akan bau. And then dia tujuan dia keluarkan bau tu untuk attract fly, supaya fly hinggap dekat bunga ni untuk penyebaran biji benih dia. Untuk sebarkan spora dia. Benih dia. So dia bukanlah spesies yang pemakan serangga. Dia bukan carnivore. Macam apa tu, periuk kera tu. Jadi dia tak makan, dia tak carnivore. Dia cuma nak minta lalat tolong taburkan benih. Kalau macam pokok-pokok bunga dia minta lebah, taburkan benih, tu dia keluarkan macam madu dia tersendirilah kan. Dia punya sirap dia. Dia dikatakan sirap. Macam sirap bunga tu lah kan. Air bunga. Tapi yang ni Jadi ini tak jauh sebenarnya daripada Tasik. Dan kalau naik atas ni lagi macam wah, agak scary lah. Agak scary. Tapi sini tak ada banyak haiwan buas Sebenarnya banyak, tapi kawasan dia besar, so kita agak selamat sikit lah. Beruang pun ada. Betul. Harimau kumbang ada, betul. Ada juga. Tapi yang kena hati-hati ular. Ular kena hati-hati. Panik kejap.